Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada kali ini saya bukanlah nak menerangkan ataupun nak membincangkan lagi, tapi lebih kepada membuka minda. Kerana bila minda sudah terbuka, insya-Allah ia lebih mudah untuk memahamkan tentang perkara ini. Apa perkara yang saya maksudkan? Iaitu tentang perkara al-ghaib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyebut kalimah al-ghaib ini atau perkataan al-ghaib ini di dalam Quran dengan berulang-ulang kali. Bukan satu kali, tapi berulang-ulang kali. Dan disebut dengan berulang-ulang kali itu bukan dengan satu makna, tapi dengan makna yang berbeza. Kerana ada sesetengah orang memahami al-ghaib ini dengan satu makna. Itu adalah satu bahaya kepada akidah dan kefahaman orang tersebut. Kerana al-ghaib ini dia ada pecahan dan pembahagian yang tersendiri. Okey, baik. Kita pergi pada dalil. Dua dalil yang utama tentang membincangkan atau menerangkan tentang perkara ataupun hal ghaib ini, iaitu yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Surah An-Naml ayat 65. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang di langit dan di bumi mengetahui perkara ghaib melainkan Allah, dan tidaklah mereka itu tahu bila mereka akan dibangkitkan. Itu yang pertama, menunjukkan tentang perkara atau hal ghaib ini hanya Allah yang tahu. Dekat ataupun pada ayat ini, dia ada perkara ghaib yang bagaimana, atau pembahagian atau pecahan yang mana yang mengatakan hanya Allah yang tahu. Itu yang kita nak buka minda. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang mengetahui perkara ghaib. Fala, dan tidak, yuzhiru ala ghaibihi ahada, dia menampakkan atau menunjukkan tentang perkara ghaib tersebut kepada seseorang pun. Illa, pada ayat dalil yang kedua ni ada pengecualian. Illa man irtada min rasulin ila al-akhir ayat, menunjukkan pengecualian ini Allah tahu, kemudian rasul yang direda. Makna ada dua yang mengetahui, maknanya Allah dan rasul yang direda. Pada ayat yang pertama tadi hanya Allah yang tahu. Okey, tak apa. Pada dua-dua ayat ini sebenarnya ada perkara ghaib yang khusus, bukan umum. Kerana al-ghaib ini dia ada yang khusus, ada yang umum, dan juga ada yang hanya dari segi sudut bahasa saja. Saya nak buka minda macam ni. Ada yang mengatakan bahawa syurga itu al-ghaib, dan bila sebut al-ghaib hanya Allah yang tahu, ataupun Rasul yang direda saja tahu. Cuba kita lihat pada surah Al-Baqarah sana, awal Baqarah sana, tentang ayat cerita Allah ingin menciptakan Adam, dan dikatakan pada para malaikat, dan di sana ada bangkangan daripada malaikat. Kemudian Allah mengajarkan Adam, dan hingga yang bawah tu, setelah keingkaran iblis untuk tunduk hormat pada Adam, dan Allah Ta'ala menyuruh Adam dan isterinya duduk dan tinggal di syurga. Okey, kita perhatikan. Allah Ta'ala menyuruh Adam
dan isterinya tinggal di syurga. Qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Perhatikan ya. Maknanya Nabi Adam dan Hawa, isterinya, sempat duduk di syurga walaupun sebentar. Kemudian persoalannya, siapakah yang mengeluarkan kedua-dua nenek moyang kita ni daripada syurga? Siapa? Ayat bawah itu menunjukkan fa'azallahum asyaitanu anha. Siapa yang mengeluarkan? Tuan-tuan syaitan. Syaitan tu siapa? Iblis. Jadi bila Iblis menggoda kedua-dua moyang kita ni, jadi Iblis pun tahu keadaan syurga tu macam mana. Setuju? Iblis tahu syurga tu macam mana. Sedangkan Iblis sudah menjadi laknatullah ketika itu. Tapi dia tahu syurga tu macam mana, dan dia menggoda kedua moyang kita tu dari sana, dan menyebabkan keduanya tu keluar daripada syurga. Mungkin kita kata Adam itu sebagai rasul dan redha, tak apalah. Tapi isterinya adakah rasul? Tak. Iblis adakah rasul? Tak. Jadi ini dah bercanggah dengan dua-dua dalil tadi. Macam mana kita nak faham tentang ni? Nampak tak? Maha suci Allah daripada kesilapan. Cuma kita tidak memahami apa makna al-ghaib yang khusus, apa makna al-ghaib yang umum, dan apa al-ghaib dari sudut bahasa. Cuba fikirkan, Iblis masih hidup sekarang, singgah sananya di lautan sana. Dia mengetahui keadaan syurga tu bagaimana. Kerana apa? Kerana dia berjaya menggoda kedua moyang kita tu keluar daripada syurga. Adam tahu syurga macam mana, Hawa tahu syurga keadaan macam mana, Iblis tahu syurga macam mana. Jadi macam mana nak katakan syurganya hanya Allah tahu, dan Rasul yang diredha saja tahu. Sebab itu, untuk menafsirkan, memahamkan al-ghaib ini, perlu melihat pada keseluruhan ayat Al-Quran dengan konteks-konteksnya tersendiri, bukan dengan pemahaman ikut kita, bukan. Fikir-fikirkan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.